Revolusi Perancis dan mengapa ia terjadi. Revolusi Perancis yang bermula pada tahun 1789 dan berakhir pada 1970-an ini merupakan satu titik perubahan terhadap sejarah Eropah. Ia dilihat sebagai satu kemuncak terhadap kesedaran nasionalisme, gerakan anti pemerintahan beraja serta kedaulatan rakyat. Selain itu, revolusi ini juga telah menyebabkan kemerosotan dari segi pengaruh sistem pemerintahan, kedudukan agama serta pemikiran masyarakat Perancis di samping ia dianggap sebagai satu garis sempadan yang memisahkan Eropah lama dan moden. Dalam garis masa yang panjang ini, masyarakat Perancis telah meranapkan seluruh landscape politik Perancis yang berusia beratus tahun seperti monarki absolutisme serta sistem feudal atau sistem taraf rakyat dan membentuk semula sistem politik baru. Jadi, bagaimana revolusi Perancis boleh berlaku? Pada tahun 1780 sehingga 1800 telah terjadinya peristiwa pergolakan penting yang melibatkan perubahan intelektual dan juga budaya yang mendalam bagi masyarakat Eropah yang dikenali sebagai Enlightenment. Meskipun golongan Enlightenment seperti Voltaire, Rousseau dan sebagainya ini tidak menyokong revolusi, namun pemikiran dari gerakan Enlightenment yang membawa ideologi serta gagasan baru bagi rakyat Perancis untuk menentang segala ketidakadilan yang berlaku seperti politik rejim kuno dan salah guna kuasa ini bagi memberi pembaharuan yang berpihak kepada golongan yang teraniaya. Dalam tempoh tersebut juga, rakyat Perancis mula bangkit untuk menentang sistem yang digunakan pada masa itu. Dikatakan bahawa sistem tersebut gagal untuk mengenal pasti kesakitan dan penderitaan yang dialami oleh rakyat Perancis. Sistem ini dipanggil sebagai sistem monarki absolut. Sistem monarki absolut yang diguna pakai oleh Louis ke-16 ini merupakan satu bentuk pemerintahan yang membuatkan seseorang pemimpin itu berkuasa penuh tanpa sebarang batasan yang menghalang mereka, manakala bentuk pemerintahan monarki pula adalah bersifat absolutisme yang membuatkan seorang pemimpin itu boleh memegang kuasa eksekutif, legislatif dan bidang kuasa yang mutlak terhadap sesebuah negara. Di samping itu, keterlibatan Perancis dalam Revolusi Amerika telah menyebabkan Perancis terpaksa berhutang disebabkan oleh penggunaan kos yang tinggi. Tambahan pula dengan sikap Louis ke-16 dan isterinya Marie Antoinette yang serba mewah telah mendorong Perancis ke dalam krisis keuangan yang teruk. Bukan itu sahaja, segala wang simpanan negara telah habis digunakan di samping dengan masalah kemarau, penyakit dan hasil tuaya yang teruk selama 2 dekad telah meletakkan kerajaan di ambang muflis. Sebelum revolusi Perancis berlaku, golongan petani yang diklasifikasikan sebagai hamba perlu membayar cukai yang tinggi di samping pekerjaan mereka yang tidak seberapa kepada golongan bangsawan. Jadi, tindakan Raja Louis ke-16 untuk menaikkan cukai sehingga menyengsarakan rakyat telah menyemarakkan lagi keterdesakan dan kebencian mereka terhadap pemimpin. Pada masa itu, rakyat dikelaskan kepada 3 golongan. Golongan pertama adalah raja dan bangsawan, golongan kedua adalah tuan tanah dan ilmuwan agama, serta golongan ketiga merupakan rakyat biasa yang kebanyakannya merupakan peniaga, tukang dan 20 juta lagi golongan petani. Maka secara tidak langsung, pembahagian ini memberi kesan kepada golongan bawahan kerana mereka perlu membayar cukai yang sangat tinggi kepada raja dan tuan tanah. Apa yang menjadi masalah adalah golongan pertama dan kedua tidak wajib ke atas cukai yang dikenakan. Tambahan pula, harga gandum mula melonjak sehingga menyebabkan kuasa membeli kurang. Perkara ini telah menyebabkan para golongan petani dan penduduk miskin dilanda keresahan. Disebabkan oleh krisis keuangan yang teruk mula dialami, Raja Louis ke-16 ingin membuat satu perubahan baru. Maka beliau telah melantik seorang menteri keuangan yang merupakan seorang jurubank di Geneva iaitu Jacques Necker. Jacques Necker telah mengusulkan agar pembayaran cukai perlu diperbarui. Tetapi ini telah mendapat tentangan yang hebat daripada penasihat raja. Oleh kerana beliau mula terdesak untuk mencari penyelesaian,
Raja Louis ke-16 telah mengadakan perjumpaan bersama General Estate yang terdiri daripada wakil daripada ketiga-tiga estate buat kali pertama dalam 175 tahun. Walaupun jumlah estate ketiga merangkumi 98% daripada penduduk Perancis, namun undian mereka masih lagi tidak dapat mengalahkan estate pertama dan kedua yang terdiri daripada golongan bangsawan dan padri. Disebabkan oleh ketidaksaksamaan itu, estate ketiga mula melancarkan gerakan yang meminta agar hak perwakilan yang saksama serta penghapusan kuasa besar bangsawan dimulakan. Malangnya, golongan bangsawan dan padri menolak permintaan tersebut hingga mendorong estate ketiga untuk berpecah. Pada 17 Jun, estate ketiga bertemu secara sendiri dan mula menggelarkan mereka sebagai Perhimpunan Nasional. Golongan estate ketiga ini telah mengangkat sumpah untuk tidak akan berpecah selagi pembaharuan dalam perlembagaan Perancis yang menuntut mereka untuk berlaku adil dan saksama kepada golongan bawahan segera dicapai. Perkara ini telah mendorong Raja Louis ke-16 untuk turut menyerap estate ketiga ke dalam Dewan Undangan. Kesannya, pada Julai 1789, pemberontakan mula berlaku sehingga menyebabkan Paris berubah menjadi satu kawasan peperangan yang teruk. Kemudian, pada 14 Julai 1789, para pemberontak mula menceroboh kubur Bastille untuk mendapatkan sumber senjata serta serbuk senjata. Peristiwa serangan ini dianggap sebagai titik permulaan bagi revolusi Perancis apabila semangat nasionalisme serta kebencian rakyat terhadap pemerintahan yang zalim yang mengeksploitasi golongan bawahan demi kepentingan mereka sendiri. Pemberontakan yang dikenali sebagai The Great Fear ini secara langsung telah mempercepatkan penghijrahan golongan atasan keluar daripada Perancis sekaligus telah menghancurkan sistem feudalisme. Permulaan kepada revolusi ini merupakan satu bukti bahawa raja bukanlah pemimpin yang hak dan penindasan terhadap sosioekonomi rakyat merupakan satu perkara yang salah. Kemanusiaan serta hak sama rata antara rakyat merupakan hak semua orang, bukan hanya kepada golongan atasan sahaja. Kewujudan kerajaan adalah untuk melindungi hak rakyat.